Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farida binti Arif, nombor metrik 266543. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan saya iaitu pencemaran udara di Malaysia. Okay, jika kita tengok, pencemaran ini adalah melibatkan alam sekitar. Dan alam sekitar adalah amat penting bagi sebuah negara untuk menjaga kestabilan pembangunan. Masalah alam sekitar seringkali diperdebatkan kerana ia menyebabkan ketidakstabilan ekosistem sebuah tempat. Pembangunan seringkali diperdebatkan, dikatakan menjadi punca pencemaran berlaku. Tetapi jika kita tengok negara-negara maju seperti negara Jepun sebuah negara yang maju dan moden, tetapi isu pencemaran udara di Jepun sangatlah dikatakan sangat sedikit jika dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Indonesia dan Thailand. Dan kita tahu masyarakat Jepun amat mementingkan isu kebersihan di negara mereka. So sebab itulah Jepun, isu pencemaran udara di Jepun jarang berlaku. Sekarang kita tengok apa sebenarnya itu pencemaran udara. Bagaimana pencemaran udara itu berlaku? So pencemaran udara adalah wujudnya partikel yang beracun yang dapat merosakkan organ manusia seperti gas, sulfur, karbon dioksida dan bakteria. Antara penyebab pencemaran udara adalah penyebaran bahan beracun ini ke udara tanpa ditapis secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya kilang-kilang yang beroperasi di negara kita, di mana kilang-kilang ini melepaskan gas-gas beracun tanpa ada tapisan yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. So di situ kita boleh tengok pencemaran ini berlaku disebabkan wujudnya partikel-partikel beracun dalam kita punya udara di sekitar negara kita. Jika berlaku pencemaran udara akan menyebabkan beberapa kesan kepada manusia. Antaranya ialah penyakit berjangkit, persekitaran hidup tidak selesa, menghalang pandangan, udara tidak sihat dan iklim di negara kita tidak stabil. Jika kita bercerita berkaitan iklim tidak stabil, masalah iklim adalah satu masalah global. Pemanasan global adalah berpunca daripada penggunaan gas karbon dioksida yang berlebihan dan menipiskan lapisan ozon. Pemanasan global adalah isu yang serius di mana kesannya amat bahaya seperti peningkatan paras air dan suhu yang terlampau panas. Seterusnya saya membentangkan iaitu kesan pencemaran udara terhadap ekonomi Malaysia. Antara kesan yang pertama ialah jika berlaku pencemaran udara, kerajaan akan menggunakan kos yang tinggi untuk memulihkan pencemaran udara. Jika berlaku masalah kesihatan akibat daripada pencemaran udara, kerajaan perlu menggunakan masa dan dana untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kita tengok pada tahun 2015 di mana berlaku jerebu, kerajaan Malaysia mengeluarkan kos sebanyak 1.45 juta untuk melakukan proses pembenihan awan pada ketika itu. So ini sedikit sebanyak memberikan kesan kepada ekonomi di Malaysia. Kesan yang kedua pula ialah operasi harian kerajaan di mana jika berlaku jerebu, maka operasi harian kerajaan akan menjadi lumpuh kerana kerajaan perlu menutup pejabat rasmi untuk mengekalkan kesihatan tenaga kerja. Penutupan pejabat rasmi akan menyebabkan banyak kerja rasmi tertangguh dan akan mengakibatkan pembangunan ekonomi terjejas. Seterusnya, kesan pencemaran udara terhadap ekonomi Malaysia iaitu melibatkan nilai hartanah, di mana nilai hartanah adalah penting untuk ekonomi negara. Nilai hartanah akan meningkat harganya mengikut inflasi, pembangunan sekitarnya dan jika kawasan tersebut terletak di kawasan yang selamat dan kawasan bandar.
Kalau nilai tanah adalah penting kepada kerajaan untuk menentukan kadar cukai keuntungan jika terdapat urusan pindah milik kawasan tersebut. Pencemaran udara memberi kesan kepada harga pasaran tanah dan akan merugikan banyak pihak. Sebagai contoh, kawasan perumahan yang berhampiran kilang industri akan hilang nilai pasarannya disebabkan pencemaran. Nilai tidak akan susut tetapi lambat untuk meningkat mengikut inflasi kerana kurang permintaan. Pencemaran udara juga boleh mengakibatkan memberi kesan kepada hubungan luar negara di mana jika kita tengok Malaysia dan Indonesia. Kita tahu Indonesia sering menjadi punca berlakunya pencemaran udara akibat daripada pembakaran di kawasan terbuka di sekitar Indonesia. Akibat daripada pembakaran tersebut akan menyebabkan berlaku pencemaran udara dan Malaysia turut terkesan dengan pencemaran udara tersebut. So sedikit sebanyak memberi kesan kepada hubungan dua hala di antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia disebabkan masalah pencemaran udara ini. Antara kesan yang paling penting ialah menjejaskan keluaran dalam negara kasar. Sepanjang konflik pencemaran udara berlaku di Malaysia, banyak industri tergendala dari beroperasi antara sebab untuk mengelak tenaga kerja terdedah dengan udara yang beracun. Keluaran dalam negara kasar adalah penting buat Malaysia kerana ia adalah sumber pendapatan udara. Pengeluaran akan terjejas pada bulan yang mengalami konflik jelbu. Jika kita tengok pada tahun 2015, kadar keluaran dalam negara kasar adalah pada 4.9% dan peningkatan berlaku 5.5% pada tahun 2016 disebabkan selesainya masalah konflik jerebu pada tahun 2015. So tahun seterusnya berlaku peningkatan keluaran dalam negara kita disebabkan pencemaran ini berlaku memberi kerugian kepada Malaysia. So kesimpulannya kita tahu pencemaran udara adalah satu masalah yang besar dan amat serius. Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya bersama-sama kerajaan dalam usaha untuk mengelakkan atau mengurangkan berlakunya pencemaran udara di negara kita. Dan kerajaan harus menguatkuasa undang-undang yang sedia ada iaitu Akta Bekalan Gas tahun 1993 yang memperuntukkan jika pesalah melakukan kesalahan ini boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sekian, terima kasih.